Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita lagi pada kelas pembelajaran di rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Islam, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI, masalah pembelajaran untuk tahun 4. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah rukun solat. Rukun solat. Standard kandungan pada hari ini adalah 4.3 rukun solat. Standard pembelajaran pada hari ini 4.3.1 menyenaraikan 13 rukun solat. Rukun solat pertama, berdiri betul. Rukun solat pertama, berdiri betul. Okey, kita tengok gambar ni. Keadaan rukun solat berdiri betul, tangan mesti di tepi, di sisi, tangan di sisi dan kaki dibuka seluas bahu, paras dengan bahu, ikut selesa. Ni untuk lelaki. Kalau untuk perempuan sama juga, tangan di tepi dan kaki dirapatkan. Ni untuk berdiri betul. Rukun solat kedua, niat. Apa itu niat? Lintasan dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Ketika melafazkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu adalah lafaz Allahu Akbar. Permulaan sebut Allah. Allah tu kita dah niatkan dalam hati, sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu contoh lintasan dalam hati. Dekat mulut yang kita sebut ni, sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu adalah lafaz. Kalau niat dia di lintasan dalam hati, bercakap dalam hati, itu adalah niat. Rukun solat ketiga, takbiratul ihram. Tengok tangan. Takbiratul ihram bagi perempuan, tangan mestilah dibuka, ibu jari mesti duduk di bawah telinga. Keadaan takbiratul ihram, beginilah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau perempuan, mestilah dirapatkan. Bawah ketiak ni tak boleh nampak, dirapatkan. Kalau lelaki kena buka, kalau perempuan kena rapatkan. Paras bahu, tengok ibu jari dia paras bahu, angkat takbir Allahu Akbar. Semasa Allah tu sahaja aku solat, dah masukkan niat dalam hati. Rukun solat keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Setiap rakaat kita kena membaca surah Al-Fatihah. Selepas dah takbiratul ihram tadi Allahu Akbar, keadaan tangan kanan mesti ada di atas tangan kiri. Bukan tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan mesti berada di atas tangan kiri. Ini keadaan tangan. Ini keadaan tangan. Perempuan pakai telekung kebiasaannya. Lelaki memakai pakaian yang menutup aurat dan yang sesuai untuk menunaikan solat. Mesti membaca surah Al-Fatihah daripada ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim hinggalah ayat yang ke-7 Waladdallin, sampai ayat ke-7. Surah Al-Fatihah wajib. Kalau tak baca surah Al-Fatihah, tidak sahlah sembahyang kita. Rukun solat kelima, yang ni rukuk serta tomakninah. Rukuk, keadaan rukuk, tengok tangan mesti ada di lutut. Keadaan mesti 90 darjah. Mesti lurus. Kaki lurus, badan pun lurus. Mata mesti pandang tempat sujud.
keadaan tangan. Okey, kalau perempuan mestilah dibengkokkan sedikit. Supaya tak nampak ketiak tu, dianggap tak nampak ketiak tu, kita tutup serapat-rapatnya. Badan pun tetap lurus. Ini adalah rukuk serta tomakninah. Apa dia tomakninah? Tomakninah tu adalah berhenti seketika, sekadar membaca subhanallah, berhenti seketika. Bila kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kita tunggu sekejap, itu adalah tomakninah. Rukun solat ke-6, i'tidal serta tomakninah. Tadi selepas daripada rukuk, kita bangun. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey, kita berdiri tegak semula. Itu adalah i'tidal. Tetap juga ada tomakninah, berhenti seketika. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey, berhenti sekejap. Rukun solat ke-7, sujud serta tomakninah. Okey, ini keadaan sujud bagi lelaki. 7 anggota mesti berada di bumi. Kaki mesti dilipatkan. Untuk lelaki, kaki mesti dilipatkan macam ni. Keadaan semasa sujud, lutut macam ni, mesti ada di atas tempat sujud, mesti ada di atas lantai ataupun di atas bumi. Dan kepala, dahi, bukan hidung, dahi. Dahi mesti ada dekat tempat sujud. 1, 2, 3, 4. Lepas tu tapak tangan 5, 6 dan dahi 7. 7 anggota mesti ada di atas muka bumi ataupun tempat sembahyang ni semasa sujud, barulah sah sembahyang kita. Dahi tak boleh kejap-kejap angkat. Dah letak dahi, baca dulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, barulah angkat. Jangan letak angkat, tak sah sembahyang. Ini perempuan, sama je. Sama. Perempuan, siku pun diturunkan lagi sedikit. Tangan mestilah di atas lantai sembahyang, tempat sembahyang. Ini adalah sujud serta tomakninah. Sama juga ada tomakninah, berhenti seketika. Rukun solat ke-8, duduk antara 2 sujud. Selepas kita sujud, kita duduk antara 2 sujud, baca Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ini keadaan kita duduk antara 2 sujud. Kaki kanan dilipatkan, kaki kiri kita duduk atas kaki kiri. Punggung kita berada di atas kaki kiri. Tangan mesti lurus. Lurus. Jari ke depan. Sama juga dengan perempuan. Ini adalah keadaan duduk antara 2 sujud. Kenapa nama dia duduk antara 2 sujud? Selepas sujud kita duduk macam ni, lepas tu kita sujud semula. Sebab tu nama dia duduk antara 2 sujud. Rukun solat ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Inilah keadaannya duduk tahiyat akhir. Kaki kanan sama juga, jari dilipatkan. Kaki kiri diletakkan tepi punggung. Punggung mesti berada di atas lantai. Kaki kiri tepi punggung, bawah kaki kanan. Kaki kanan mesti
jari mesti dilipatkan. Tangan semasa tahiyat akhir, jari semasa tahiyat akhir. Genggam jari telunjuk kena buka. Samalah perempuan pun keadaannya sama. Ini duduk tahiyat akhir. Rukun solat ke-10, membaca tahiyat akhir. Bila dah duduk tahiyat akhir, kena baca tahiyat akhir. Kalau kita duduk tahiyat akhir, kita tak baca tahiyat akhir, tak sahlah sembahyang kita. Sebab rukun ni adalah wajib buat dalam setiap sembahyang. Wajib buat dalam setiap sembahyang. Baca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, semasa ashhadu alla, ashhadu, terus jari telunjuk ni angkatkan sedikit sehinggalah habis Muhammadur Rasulullah. Ini adalah bacaan tahiyat akhir. Mesti baca tahiyat akhir. Rukun solat ke-10. Rukun adalah wajib, perkara yang wajib dalam sembahyang. Rukun solat ke-11, membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bacaan dia? Selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah selawat ke atas Nabi Muhammad. Selawat ke atas Nabi Muhammad pun wajib baca. Kiranya semasa tahiyat akhir tu bermula daripada at-tahiyatul tu wajib baca sehinggalah habis. Innaka Hamidum Majid. Semasa tahiyat akhir. Rukun solat ke-12, melafazkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Berpaling ke kanan bahu. Nampak? Berpaling ke kanan bahu. Salam pertama wajib. Salam kedua sunat. Mesti buat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama tu, Assalamualaikum warahmatullah, yang ke kanan tu wajib. Mesti buat. Kalau tak buat, tak sahlah sembahyang kita. Sebab dia adalah rukun. Rukun ni adalah wajib. Mesti kena buat. Rukun solat ke-13 adalah tertib. Apa itu tertib? Perkara rukun solat hendaklah dilakukan mengikut susunan yang betul. Apa maksudnya? Maksud tertib ni, kita mestilah menunaikan solat tu, mestilah bermula dengan awal-awalnya tadi. Bermula dengan awal-awalnya tadi, iaitu berdiri betul. Selepas berdiri betul, kita berniat dan takbiratul ihram. Sehinggalah habis sembahyang mestilah ikut tertib, mestilah ikut turutan. Mesti ikut turutan. Kalau tak ikut turutan, tiba-tiba lepas je baca Al-Fatihah, waladdallin, Allahu Akbar, terus sujud.
Itu salah. Mesti ikut urutan. Lepas je habis Al-Fatihah, boleh baca surah. Sunat hukum dia. Lepas tu rukuk. Rukuk. Lepas tu i'tidal. Lepas tu baru sujud. Mesti ikut turutan. Mesti ikut turutan. Tertib ni maknanya turutan. Kalau tak ikut turutan, tak sahlah sembahyang kita. Mesti ikut turutan. Tertib. Sebab tertib ni termasuk dalam rukun. Rukun solat yang ke-13. Mesti ikut turutan. Tidak boleh tak ikut turutan. Mesti ikut turutan. Untuk latihan hari ini, Ustaz nak anak-anak semua kuasai rukun solat yang kita dah pelajari. Bukan setakat hari ini je kita pelajari, masa di sekolah hari tu pun kita sudah pelajari. Kita dah buat pun. Yang kedua, buat dan amalkan rukun solat yang dipelajari. Bila dah tahu, dah belajar, buat rukun solat yang betul. Buat perbuatan yang betul. Jangan dulu salah, kita buat juga yang salah. Kita buat yang betul. Yang ketiga, amalkan perlakuan rukun solat yang betul dalam solat. Kita solat satu hari 5 kali. Tak banyak pun, satu hari 5 kali kita mesti solat. Kita buat rukun solat tu yang betul. Bukan setakat rukun je kita buat, sunat pun kita buat. Rukun ni kita kena jaga betul-betul. Bila rukun salah, tak sahlah solat kita. Rukun kita kena jaga betul-betul. Perlakuan rukun sangat penting dalam solat. Buat solat, jangan tinggal solat, buat solat. Buat betul-betul. Yang keempat, buat latihan rukun solat dalam pautan Google Form yang Ustaz berikan dalam Telegram dan WhatsApp. Ustaz nanti akan beri pautan, link, dipanggil link bahasa Inggeris, sebut link Google Form. Ustaz nak kamu buat latihan, jawab soalan yang Ustaz buat dalam tu. Ustaz nak kamu semua buat latihan dalam tu untuk kukuhkan lagi pembelajaran kamu, supaya kamu lebih ingat. Yang kelima, ibu bapa boleh bantu anak-anak kuasai rukun solat yang dipelajari dan membuat latihan dalam pautan Google Form yang Ustaz beri. Latihan yang Ustaz beri kena buat. Ibu bapa pun boleh bantu anak-anak kuasai rukun solat. Ketika kita nak solat sama-sama tu, kita pastikan anak kita pun ikut sekali solat, supaya dia tahu rukun yang dia belajar tu, dia tahu. Bukan dia saja buat, semua orang Islam kena buat solat tu. Sekian saja untuk hari ini. Ustaz harap kamu semua dapat faham dan kuasai apa yang Ustaz ajarkan pada hari ini ataupun hari-hari sebelum-sebelum ni. Kita jumpa lagi pada kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.